Assalamualaikum semua. Pada hari ini Pak Man nak kongsi bagaimana tembok besar hijau Cina, salah satu projek di mana berpunca untuk menghalang ribut pasir Gurun Gobi. Sebelum ini kita mengetahui bagaimana tembok besar Cina, tetapi kali ini tembok besar Cina, dan pada masa dahulu Cina dikatakan adalah penyumbang utama penghasilan karbon monoksida secara globalnya, dan sejak masa itulah 2014 sebuah pelaburan secara besar-besaran dilakukan untuk memelihara alam sekitar untuk kebaikan kesihatan rakyat je. Dan projek ini dinamakan projek tembok besar Cina yang dimulakan pada tahun 1974 untuk menahan serangan ribut pasir dan debu dari Gurun Gobi dan memberi sumber kayu yang berterusan kepada penduduk tempatan untuk jangka masa panjang. Program ini dimulakan pada 1978 dan direncanakan dan bakal tamat pada 2050, dan apabila siap, ianya adalah salah satu projek yang meliputi keluasan 4,500 km. Projek ini mempunyai keutamaan daripada aspek sejarah, walaupun bagaimanapun pada zaman pra-moden, projek penamaan semula hutan ini ditaja sepenuhnya oleh kerajaan di sepanjang kawasan bersejarah ini. Kebanyakan adalah untuk kubu tentera. Setiap musim bunga, debu daripada pasir daripada utara China ditiup ke arah timur sehingga Beijing. Ribut pasir ini kemudiannya menjadi ancaman besar kerana malapasir rumah, kereta, penduduk setempatan, menyebabkan kota-kota mereka dibanjiri pesakit yang menderita akibat pernafasan. Manakala pasir-pasir ini juga menyebabkan mesin-mesin tersumbat, mungkin lapangan terbang terpaksa ditutup dan memusnahkan tanaman. So masa ini majlis pasir akan berterbangan ke seluruh Asia dan membawa pencemaran penyakit berpotensi menular. Di Korea pula, kerajaan mereka pada baru ini mempertimbangkan untuk mengisytiharkan bahawa ribut pasir ini sebagai bencana alam, kerana ini menjadi tambah buruk akibat proses pengkurungan yang berpunca daripada penebatan pokok kekeringan yang mengubah tanah yang gersang menjadi gurun, menunjukkan lapisan tanah di permukaan yang mudah ditiup angin. Setiap tahun ribut pasir dan debu ini menghakis kira-kira 2,000 km persegi lapisan di atas permukaan tanah, dan serangan ribut terus meningkat saban tahun. Bagaimana proses penanaman semula ini berlaku? Kerajaan China telah memberi subsidi dan menambah banyak projek tanaman semula hutan sejak beberapa tahun kebelakang ini, dan seterusnya menghasilkan projek penanaman pokok terbesar dalam sejarah. Hasilnya setakat ini amat memuaskan kerana kekerapan ribut pasir di seluruh negara itu turun kepada hanya 1/5 di antara 2009 dan 2014, dan fasa keempat dan projek terbaru ini mula dimulakan sejak tahun 2003, mempunyai dua bahagian, iaitu penggunaan teknik penyemaian udara untuk menutup tanah di mana tanahnya yang kurang kering, dan menawarkan insentif tunai kepada petani untuk menanam pokok dan pokok renek di kawasan yang lebih kering, dan sistem pengawasan bernilai 1.2 bilion termasuk pemetaan dan pakan data untuk pengawasan juga digunakan. Tembok hijau dibina dan disusun dengan tumbuhan yang mampu menahan pasir dan disusun secara pola seperti papan catur untuk menstabilkan bukit dan pasir. Platform kerikil akan berada di celah-celah tumbuhan untuk menahan pasir, mendorong kerak tanah terbentuk. Pokok-pokok juga boleh berfungsi sebagai penahan angin ribut dan ribut pasir dan debu. Projek ini juga dikatakan memiliki satu kelemahan ataupun kritikan daripada orang Eropah. Dikatakan banyak pokok yang ditanam
adalah di kawasan di mana mereka tidak tumbuh secara semula jadi dan ianya dijangka mati selepas beberapa tahun. Spesies pokok-pokok ini yang bertahan hidup pula menyerap banyak air bawah tanah yang diperlukan oleh rumput dan tumbuhan asli di kawasan itu, yang menyebabkan lebih banyak degradasi tanah yang berlaku. Dan sekiranya kerja-kerja penanaman hutan ini dilakukan sehingga jumlahnya melebihi daya dukung tanah, ia akan menyebabkan pokok mati kerana tidak mempunyai sumber air nutrien untuk terus hidup. Oleh itu, sukar untuk bagi Pak Mat, adakah projek tembok hijau ini membantu ataupun merosakkan ekosistem tempatan. Tetapi apa yang Pak Mat puji China ini adalah salah satu projek yang betul-betul membantu negara mereka untuk mengatasi masalah debu di negara mereka, terutamanya ianya berhampiran dengan bandar-bandar utama. Jumpa lain kali. Terima kasih.